أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ عبد الصمد البالمباني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما هو عليه كان. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, ini malam ini kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdus Samad Al-Palembani. Kita masih lagi dalam babul awwalu fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Kata dianya la yahwihi makanun. Artinya arti la yahwihi makanun, tiada meliputi akan Allah Ta'ala itu oleh tempat. Ini masih lagi makna-makna daripada ayat Al-Quranul Karim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ayat tu kita bahas dah pada berapa bulan yang lalu dah, betapa muhkamat, betapa teguhnya makna ayat tersebut, yakni tidak ada sedia kala dan selama-lamanya tidak ada langsung. Seumpamanya Allah itu tidak ada sikit pun, langsung tidak ada sikit pun tidak ada. Maka setengah daripada makna Allah Ta'ala tu tak serupa akan sekalian yang baharu. La yahwihi makanun, artinya tiada meliputi akan Allah Ta'ala itu oleh tempat. Allah Ta'ala tu tak bertempat. Tu jangan duk mari dalam kepala otak kita kata bahawa Allah Ta'ala tu duduk di atas kursi ke, atau duduk di atas arasy ke, atau bertempat di mana-mana ke, atau bertempat di langit ke. Itu semua tu karuk belaka tu. Karuk belaka. Walau guna ayat Quran pun karuk. Tu macam fuak-fuak yang i'tikad Allah tu bersatu dengan hamba, hulul. Pada pertemuan lalu dia kata
ta'ala Allahu 'anil intiqalati wal harakati wal hululi. Tu hulul ni makna menyerak masuk. Orang-orang yang mengiktikad Allah Ta'ala ni menyerak masuk dalam makhluk ni, mereka menggunakan ayat Quran juga sebagai dalilnya. Mana? Ya, dia kata Allah Ta'ala firman, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat dengan kamu ni hei nasia, lebih daripada urat di tekakmu lagi. Urat jemerih di tekak tu. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat dengan kamu ni hei manusia, lebih daripada urat jemerih yang ada dalam tekak kita ni. Jadi kalau Tuhan lebih dekat daripada urat yang ada dalam tubuh kita, makna Tuhan dengan kita menyatu lah. Tengok, Tuhan ialah kita, kita ialah Tuhan. Dalil mana tu? Ayat Quran. Ayat Quran juga. Tapi pahamnya tak betul. Faham tu salah. Quran tu betul lah, ya faham Quran tu tak betul. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada juga orang i'tikad kata Tuhan ni duduk dengan kita sama-sama. Fa aina ma tuwallu wujuh fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di situlah ada wajah Allah. Dia kata, oh, Tuhan bertempat di mana-mana. Guna ayat Quran juga tu. Begitu juga orang yang mengatakan Tuhan di langit. Wa fis samai ilahun. Guna ayat Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Guna ayat Quran juga. Tapi semua yang diguna tadi tu tidak betul. Itu tak betul. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kata dah, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tu senantiasa selama-lamanya, tidak ada seumpamanya Allah sikit pun tidak ada langsung. Itu. Kita bahas dah ayat tersebut. Maka setengah daripada makna Allah Ta'ala tak serupa sikit pun dengan makhluk ni, la yahwi tidak meliputi. Ya kalau hak lebih comel, la yahwihi makanun. Betul lah, la yahwihi makanun, tidak meliputi akan dia, yakni akan Allah Ta'ala itu makanun oleh tempat. Gapo dia tempat ni berkhilaf-khilaf di kalangan ulama. Tu kata setengahnya ulama ahli lughah, al-makanu 'inda ahli lughati, bermula tempat di sisi ahli-ahli bahasa dia panggil al-mawdi'ul hawi lisyai', tempat yang meliputi bagi sesuatu. Itu satu definisi tempat di sisi ulama bahasa Arab. Kata setengahnya lagi, al-makanu ni, tempat-tempat ni ialah al-firaghul ladzi, sesuatu lapangan. Itu al-firaghu makna lapangan, lapang, kosong, ruang kosong. Alladzi yahullu fihi al-jismu. Yang memenuhilah padanya, pada ruang kosong tadi tu, oleh jisim. Macam kita kata gelas ni kosong. Kita kata kosong dalam ni, padahal tidak kosong ni, ada udara yang memenuhi di dalam ruang kosong dalam gelas ni. Begitu juga bila kita buh air. Buh air pun menempati di dalam gelas ni. Itu dipanggil tempat pada setengah definisi ulamanya. Kata ulama mutakallimi, tepat tu ialah iktibar idhafah. Iktibar idhafah jisim akhar ila jismil akhar. Gitu lebih kurang. Maknanya iktibar, amrun iktibari, maknanya perkara hak dibuat kira-kira pada akal. Adu sandar ke satu benda bertokah kepada satu benda bertokah hak lain. Retilah tepat. Gitu lah. Macam kita kata botol ni bertempat di atas meja. Maka gapo dia tepat?
Iktibar tilik disandarkan satu jisim, ini satu benda bertokak kepada jisim yang lain, tu sandar gitu. Itu dia panggil tempat. Maka reti tempat. Sebab tu kalau orang tanya, dia ambil air ni, air botol, maka kita boleh tanya, duduk di mana? Itu mana bertempat di mana? Ada di atas meja. Mana bertempat di atas meja. Bila kita mari tengok, mana tempat? Tak ada pun. Ada meja dengan dengan botol. Oh memanglah tak ada. Diri tempat tu tak ada. Tapi iktibar belaga orang panggil, idhafah jisim satu lain, idhafah satu jisim kepada satu jisim yang lain, reti tempat. Maka kalau kita kata Allah bertempat, walau tempat yang tak ada pun kita iktibar kata bertempat, tu maknanya kita telah isbat Allah berjisim diadu dengan jisim yang lain. Ini bahaya tu. Maka sebab tu tak boleh kita kata Allah bertempat. Jangan ada kita kata tempat, mana ada tempat. Kalau kita pakai definisi tempat yang tak ada, makanun adamiyun sekalipun, tapi boleh reti kata bertempat tu kenapa? Nisbah adu, nisbah gi belaga, digi idhafah kagi sandar ke satu jisim kepada satu jisim yang lain, reti tempat. Walaupun kita mari tengok adanya gapo? Adanya botol, lepas tu meja. Mana tempat? Tempat tak ada. Tapi kita faham tak bertempatnya botol ni di atas meja? Faham. Bapa faham kata botol ni bertempat di atas meja? Sebab bersandarnya satu jisim pada jisim yang lain. Reti tempat. Apa kalau kita kata Allah bertempat? Berat ada. Reti kata zat tu hai berjisim. Berjisim makna bertaka. Bertaka je berajak pada orang panggil tangan, kaki, gapo, berat lah kau tu. Dia panggil mujassimah. Tu. Kalau kata Tuhan mujassim, tak jasing Tuhan ada kaki, ada tangan seperti tangan kaki kita, kafir dengan ijma' ulama. Kafir dah. Tuhan ada muka, ada tangan, ada kaki, ada betih, ada kepala, ada perut, cukup lekat seluruh anggota. Lagu mana? Supaya kita kafir selalu. Ada tu ni. Tu. Kalau kata muka Tuhan comel, tak serupa muka mung. Ada tu ni. Tangan Tuhan comel lah, tak hitam belengik pun mung. Tangan Tuhan comel, tak bulu pun mung. Tu pada kufurnya diperselisih pendapatkan oleh ulama. Kata setengah ulama kufur juga orang lagu tu. Itu setengah daripada pendapat di dalam mazhab Hambali. Kenapa? Kerana orang-orang yang mentajsim ke Allah Ta'ala ni terlahirnya dalam perut ahli sunnah wal jamaah ni di kalangan ulama-ulama fuqaha di dalam mazhab madrasah Hanabilah, sehingga digelarkan juga orang panggil fuak-fuak ni mujassimah Hanabilah. Mujassimah Hanabilah ni mazhab dia dalam fiqh Hambali ahli sunnah, tapi pegangan dia je tajsim. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan zahir Al-Quran dan hadis yang mutasyabihat. Maka karena itulah Imam Sanusi dalam kitab Aqidatus Sughra dibilangkan usulul bid'ah wal kufri, dibilangkan usul teras-teras bid'ah dan kekufuran itu ada 7. Salah satu daripada 7-nya ialah at-tamassuku bil mujarradiz zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang semata-mata zahir Al-Quran dan sunnah yang mutasyabihat, dia panggil bab-bab ayat sifat. Tanpa dibentangkan dengan qawaidul aqliyah, tanpa dibentangkan dengan kaedah bahasa, qawaidul lughawiyah. Pakatlah mono-mono gitu. Tuhan ada tangan apa makna? Tangan anggota tubuh badan. Tapi tangan Tuhan ada gini lah, comel lah, akhirat esok kita boleh tengok lah. Siap tu ni. Tak jasing tu. Berbeza dengan ahli sunnah. Ahli sunnah Tuhan tak ada tangan. Tangan mana? Tangan dengan makna anggota tubuh badan tu tak ada. Lepas tu dia terus sebutlah Quran yadun. Yadun tu lafaz saja tangan, maknanya bukan tangan anggota tubuh badan. Apa makna? Wa ufawidu amri ilallah, serah pada Allah. Mazhab mufawwidah dia panggil. Ataupun tangan situ bukan makna anggota tubuh badan. Lepas tu tangan apa makna situ?
Tangan ialah sifatun min sifatillah, satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Bagaimana sifat tangan Allah? Allahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah lah yang mengetahui dengan hakikat sifat tangannya, bukan anggota tubuh badan. Bukan jisim, bukan jiring dah. Patut sifat seperti kudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, wajhun, jambun, yadun. Itu hakikat. Wallahu a'lamu bihaqiqatih. Allah yang mengetahui hakikat dia. Serah pada Allah. Tujuh ahli sunnah wal jamaah juga tu, yang mengisbatkan, orang panggil sebagai sifat-sifat Allah Ta'ala. Bukan mengisbatkan jarihah, anggota tu badan, bukan. Ini ingat baik tu. Kemudiannya lagi mazhab ahli sunnah wal jamaah, takwil tafsili, tangan dengan mana kuasa, selesai. Yadullahi fawa'iri, kuasa Allah di atas segala kuasa-kuasa makhluk, selesai masalah. Tak mari serabut perut dalam hati kita, kerana kita jenis orang mudah duduk mikir benda ngaru. Mari hak pakar hak takwil tafsili, selesai masalah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Lain pada tu bukan lah. Lain pada tiga tu tidaklah. Habis. Wala yajri alaihi zamanun, dan tidak melaluilah di atasnya Allah Ta'ala tu oleh zaman, oleh masa. Tekan kita ni kan duduk di bawah rungkuk suntuk masa kita ni. Tengok, ni minggu ketiga dah, minggu depan minggu keempat dah. Allah masuk bulan 3 dah. Allah cepatnya masuk Syaban dah. Pas bulan Ramadan dah. Lepas tu tak boleh balik raya pula dah. Tu kan cepat masa dah. Tu kita duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Allah tidak melalui di atasnya oleh zaman, oleh masa. Dak. Apa masa? Yakni ibarat daripada bergerak matahari dan bulan. Ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Tu orang panggil masa. Masa-masa ni ibarat daripada bergeraknya matahari dengan bulan. Maka sebab itulah manusia ni boleh kira. Ada takwim syamsiyah, ada takwim qamariyah. Ada tahun matahari, ada tahun bulan. Masihinya ikut-ikut matahari. Tu hijriyahnya ikut-ikut bulan. Boleh kira setahun 12 bulan. Sebulan 30 hari. Sehari 24 jam. 24 jam sehari. Seminit tu berapa saat? Boleh kira tu kenapa? Kerana bergerak. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tu ayat cerita dalam Quran dah. Semua tu tadi fi falakin yasbahun, bergerak di atas falak dia. Tu. Maka masa-masa ni Tuhan hak buat. Bagaimana boleh masa tu mengenai di atas zat Tuhan? Kalau mengenai masa di atas zat Tuhan, makna Tuhan pun duduk di bawah rungkuk suntuk masa juga lah. Mana ada usia lah. Gitu kan? Kayak kita kan? Tubik daripada perut mak boh tu kan? Ada usia lah. Berapa baru ni? Berapa hari baru umur baby ni? 2 hari baru. 3 hari baru. Tu kita ni berapa dah? 33 tahun. Mana 33 tahun kita duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Tu. Tuhan boleh kita kata itu. Tuhan ada berapa usia dalam ni? Tua benar tu kita. Tak boleh. Kenapa? La yajri alaihi zamanun, tidak melalui, tidak mengenai di atasnya Allah oleh masa. Bahkan dialah yang menciptakan masa. Ni perkara hak diijma' oleh ulama ni. Perkara hak diijma'. Kata dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, dia kata wa ajma'u, dan telah ijma'lah oleh mereka itu ulama, ala anna Allah Ta'ala, di atas bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu
la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Nah, tidak meliputi dia akan dia Allah oleh tempat dan tidak mengenai di atasnya Allah oleh masa. Ni perkara hak di ijma'. Artinya kalau siapa dia yang mengatakan Allah bertempat di satu tempat ataupun bertempat di mana-mana tempat, nah, atau tempat yang layak bagi dia sekalipun, ataupun Tuhan berusia sudah tua kau masih muda kau ikut gila, nah, maka seorang itu telah mencari ijma'. Nah, kharqul ijma' haramun, mencarikan ijma' tu hukumnya haram, bahkan boleh jatuh kafir. Jangan main. Nah, tu kerana ijma' kan, sepakat sekalian ulama. Tak ada seorang ulama yang kata Tuhan ni ada tempat bagi dia, melainkan fuak-fuak hak sesat. Fuak-fuak sesat tu bukan ulama, tu bukan ulama. Situ. Kemudian kata dianya, kana qabla an khalaqaz zamana wal makanah wa huwal ana ala ma huwa alaihi kana. Terjemahannya, artinya yakni terjemahan balik bahasa daripada Arab ke Melayu, dia kata adalah Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahawa menjadikan akan zaman dan tempat. Allah ada dulu sebelum dia yang menciptakan masa dan tempat. Bagaimana boleh masa tu kena di atas diri dia, dan bagaimana boleh dia tu diliputi oleh tempat, sedangkan dia ada dah sebelum masa dan tempat tu dia yang menjadikan. Nah, ini diambil daripada perkataan Sayyidina Ali kalau tak silap dalam kitab Farqu Bainal Firaq, ku ada lebih kurang ni juga. Tu kata-kata Sayyidina Ali lebih kurang ni, tapi tak sama begini. Nah, Sayyidina Ali kata mana? Kana Allah wala makanun, ada dah Allah Ta'ala, wala makanun, tempat tak ada lagi. Itu tu nak kata tempat tu orang panggil apa? Baharu atau makhluk. Nah, tu bagaimana boleh kita kata Tuhan bertempat sedangkan tempat tu tak ada? Allah ada dah. Nah, tu kerana dia tak berhajat kepada yang lain daripada dia. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu bertempat atau duduk di atas arash, Allah duduk di atas arash, kalau kita kata lagu tu berarti Allah Ta'ala berhajat kepada arash. Nah, ia tak boleh lepas dengan arash, dia berhajat untuk duduk atas. Macam kita ni, ambo ni, nah, berhajat kepada kursi. Tak boleh kalau tak ada kursi kan, duduk sela bawah, tak tinggi lah ambo. Jadi tinggi ambo ni bukan kerana ambo, kerana kursi. Nah itu ni, ambo tinggi lah ni kerana kursi, bukan tinggi ambo semati. Aku tarik kursi, rebah belebok rendah pun emo juga lah jadinya. Kalau Tuhan ni tinggi dia kerana dia duduk atas arah, bermakna arah hak tinggi bukan Tuhan dah. Gitu For kita naik ke LCC kita naik ke LCC pasal tinggi dah. Tingginya tinggi gawe pasal tinggi. Siapa hak tinggi hak semati? Demo kau ke LCC? Kau kita hak tinggi pasal tinggi kita hak tinggi. Dak ke LCC hak sebenarnya tinggi. Kita tu meninggi dengan sebab kita naik atas ke LCC. Maknanya hak Ta'ala sungguh hak tinggi sengotinya bukan kita ke sisi. Kalau Tuhan duduk cokoh atas arash, bermakna hak tinggi sengotinya bukan apa? Arah lah bukan Tuhan dah. Dengan sebab dia duduk atas arah tu baru dia tinggi gitu berat aku tu. Kalau kita kata Tuhan duduk atas arah, arah tu tempat bagi Tuhan. Lepas tu arah tu qadim ke hadis. Arash tu qadim ke hadis. Inilah asbabnya ada fuak Wahabi di Indonesia. Sebut nama lalu tak apa, ia tidak kira mengopak. Nah, ni ada setengah-setengah orang nak belagak warak lebih pada tok guru. Kata apa ustaz tu sebut nama orang tu, orang ni dalam mengajar. Tak payah sebut nama lah, ngopak jadinya. Hei juhala,
panggil itu lah. Membuka dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oh, tak erti baca kitab Arab. Baca dalam kitab Jawi tak apa dah, tak ada jumpa kitab Ihya Ulumuddin. Baca kitab Sairus Saliki. Oh, tebal sangat ustaz, 4 jilid tak jumpa jari. Ambil Hanifih lagi. Buka dalam kitab Penawar bagi hati. Ada 7 ke 6 tempat yang dibenarkan kita ghibah, kita ngupah. Salah satu daripadanya ialah orang-orang yang mengajar perkara-perkara yang sesat. Nah itu ni, kena sebut betul nama lah. Bapa nak suruh orang tu cakap jauh, jangan ikut. Kalau tu tak sebut nama, agak tak kenal lah. Kabar-kabar dia ikut tu. Pada hari tu duk ngajar yang dia ikut dah. Cikih tak sebut nama jelas. Nah, orang ni kadang-kadang tak sebut nama, dia tak nampak lagi. Kena sebut nama jelas-jelas, lebok namanya Khalid Basalamah. Sebut lalu senang. Tu dia adalah satu videonya, orang tanya dia, Ustaz, Arash ni Khalid ke makhluk? Soalan orang tanya. Ada lah handphone apa ada kalau nak dengar kat tu ni. Arash ni Khalid ke makhluk? Khalid tu mana Tuhan lah, sang pencipta. Makhluk maknanya kena cipta, dijadikan. Benda hak dijadikan. Oleh kerana dia tu duk iktikad Tuhan duduk atas arash, bila dapat soalan lagu tu dia boleh jawab. Kita tak boleh nak jawab, dia kata. Nah, apakah arash ni khaliq atau makhluk? Astaghfirullahalazim. Kalau kira-kira kena ngucap balik tu. Ada lagi ke selain pada Allah tu khaliq? Ada lagi selain pada Allah khaliq? Ada? Kalau ada kafir Khaliq ni Allah, tak ada Allah dah. Lain pada Allah. Sebutlah menatang apa pun semua makhluk belaka. Nah, tu kasar sikit cakap tu. Sebut gapo nama pun dah tu ni. Gajah, rimau, ayam, itik, sekati, kau gapo langit bumi, ikut bukit buka gunung ganai, nata weru, gapo sekalipun, semuanya makhluk. Tiba-tiba tak berani jawab. Arash ni Khaliq ke makhluk? Tak berani. Sebab apa? Sebab dia iktikad Tuhan duduk atas arah. Kalau jawab makhluk, artinya benda tu kena jadi. Betul tak? Sebelum daripada dia dijadi, maka dia tak ada. Macam kita, makhluk dah kita. Makhluk ada kitanya dijadikan oleh Allah. Belum Tuhan menjadikan kita, kita ada tak? Tak ada. Nah, bila Tuhan buat kita, baru kita ada. Bermakna dulunya tak ada, sekarang ni ada. Maka sebab tu makhluk juga dipanggil hadis, benda baru. Bapa? Al-maujudu ba'dal adami. Ada kemudian daripada tak ada. Jadi kalau jawab makhluk, takutnya orang tanya pula lepas ni, pas sebelum Tuhan buat arash, dah makhluk, arash ni makhluk. Sebelum Tuhan buat arash, Tuhan duduk di mana? Tu siap dia dah tu ni. Dia kata tu ikut Tuhan duduk mana pun ya. Cara apa kamu? Tu jawab bodoh tu nak lepas. Nah, tak boleh lah, tak betul lah gitu. Nah, maknanya Tuhan berpindah ganda, berubah-ubah macam kita ni duduk dalam masjid sekarang ni. Adakah siapa mati duduk gini semua? Dak, lepas isyak ni baliklah duduk rumah pula. Nah, pas tidur rumah bangun pagi esok pergi pejabat pula. Gitu. Pindah dah dia panggil. Pindah ganda. Apa yang dia? Benda baru tu intiqal. Tuhan ta'ala Allahu 'anil intiqalat. Maha suci Allah daripada berpindah ganda. Tuhan podok pindah ganda lah tu. Tu nakal-nakal saja kalau dia iktikad tu lari daripada rel ahli sunnah wal jamaah. Nah, orang suruh mengaji ilmu ahli sunnah wal jamaah, dia buat menganjing. Dia kata ke tuan-tuan, kalau dengar orang duk mengajar sifat 20, ada lawannya tak ada, lari selalu hidup pasal malam, lebih baik lagi. Ada lawan tak ada, dia kata. Kalau bunyi kaunuhu qadiman, nampak jahil tak jahil, dia nak lawan orang mengaji sifat 20, pas dia sendiri pun jahil. Kaunuhu qadiman mana ada. Nah, kaunuhu qadiman itu seorang ustaz apa dia panggil Ustaz Haling ayat cak. Dia nasihat siap orang, kalau dengar ustaz mengajar atas masjid sifat 20, cabut lari lalu, cabut lagi. Lari selalu. Ya apa duduk dengan sifat 20 ni? Ilmu kalam dicerca oleh Imam Syafi'i. Siap dia. Hak dicerca oleh a'immah ahli sunnah wal jamaah tu ilmu kalam hak
bercampur mukhalif dengan falasifah, faham tak? Hak tu hak dicela, jangan mengaji. Nah, ada pun ilmu kalam duk cara tentang sifat ketuhanan dan hukum ketuhanan, hak ni ilmu tauhid. Tak ada mengaji hak ni berat hak tu, hak duk jadi duk pergi atas arah ke apa, Tuhan duduk bersela atas arah, bertepak di atas langit ke apa. Nah, tu duk karut situ tu. Tu habis. Apa tu hawa arah untuk apa? Kata Sayyidina Ali nya dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi. Itu kata Sayyidina Ali dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Kata nah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqal arsya, menjadi ia, mencipta ia akan arash. Bermakna arash ni makhluk gitu Kalau kita kata arash ni, saya tak tahulah nak kata khaliq ke makhluk. Makna kita tu syok ada lagi Tuhan selain daripada Allah, ada lagi khaliq selain daripada Allah. Tak kafir apa. Nah, jom ya. Syok tentang khaliq ialah Allah satu-satunya. Kupu asbabur riddah tu dia panggil, sabak-sabak murtad daripada agamanya memang. Syok kata ada Tuhan lain pada Allah, kafir lalu syak. Sebab ilmu ni tak boleh melainkan al-jazmul mutabiqu lil waqi'ina syai'un an dalilin, mesti kena putus mu'taqadat, benda hak kita pegang tu dalam hati kita. Kita pegang tentang Tuhan tu mesti mu'taqadat kita tu jazam, putus. Pak putus kita mu'taqadat kita tadi tu mesti kena dengan realiti, betul ngerti. Ma fi ilmillah atau ma fi nafsil fi lauhil mahfuzi, kena sungguh gapo hak realiti ngertinya. Hasil daripada dalil, putus kita tu mesti hasil daripada dalil. Tak boleh tu guru taklid, tak boleh. Ilmu ni la yakfi bit taklid, tidak dimemadakan dengan taklid. Taklid mana pok tu mutaba'atul lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin, ikut mulut orang lain dari kerana ta'assub asabiyah tanpa mengetahui sebarang dalil. Ini tak boleh, ilmu ni tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab nanti mati kita tu lah, sakaratul maut tu, walaupun kaum kerabat keliling kelalai penuh dalam rumah, duk telkin telinga kanan telinga kiri, duk baca yasin huha ada, tapi kita tu tak dengar dah. Kita duduk di alam lain, ketika tu alam dekat nak mati, syaitan-syaitan iblis ni pagi pakak duduk godo kita nak kita mati dalam kafir. Qala syaitana lil insan ukfur, katanya syaitan kepada manusia kufur olehmu. Nah itu. Falamma kafara, tatkala mana kafir mati manusia, qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Itu. Syaitan ni dia tak akan puas selagi mana kita tu tidak kufur. Jadi jangan ingat orang buat maksiat, nak minum arak, zina, risuah, rogo orang, merapok, bunuh orang, berapa tak kira maksiat. Tak ada syaitan tu. Tak. Syaitan tetap ada sehingga dia menghalalkan benda yang haram. Anak kafir. Nah, kalau dia minum arak tapi dia kata arak ni haram. Nah, zina tapi dia kata zina ni haram, syaitan tak akan tinggal selagi mana dia tidak kafir. Sehingga dia kafir baru syaitan lepas. Maka sebab tu saat sakaratul maut tu antara iman dengan kufur tu sangat-sangat orang panggil apa? Bersangatan ujiannya ketika tu. Syaitan mari berupa dengan rupa tok guru kita, kalau kita tak asuk tu lah. Nah, mari dengan serbannya besar ke, nah, dengan sugi atas ling kanan ling kiri, wasabah tekok gulung gila, jubah meleret. Mari apa? Mari duk, supaya kita tu kafir. Dia kata, mung hak aku duk mengajar mula di masjid tu tak betul belaka. Hak betulnya Tuhan mung ni, nah, 3-4 juta tak kira Tuhan mung lagu ni, dia tunjuk rupa Tuhan hak tak pernah kita tengok sehayat hidup kita. Oh ni kau Tuhan tu, guru, inilah Tuhan kita. Tu kan sakaratul maut. Nah ni malikul maut mari cabut nyawa, mati dah lah kafir. Habis tak ada apa-apa kita duduk sembahyang bai puasa roha. Nah, duduk zakat sedekah ke apa, habis licin harta, habis masa, rupa-rupanya habis sia-sia. Wa khasira hunalikal mubtilun, rugi teramat rugilah
bagi mereka yang membatalkan segala amalan-amalan mereka. Batal dengan sebab apa? Batal dengan sebab kupu, bukan batal dengan sebab ketuk dah. Kalau semaya pun ketuk batal tu lagi ambil semaya, tapi hak ni batal dengan sebab kupu, tak boleh nak kelik dah. Tu kita bimbang dia. Nah, mati su'il khatimah wal a'yadzu billahi min zalik. Maka sebab tu ilmu ni tak boleh ngatur mulut orang gitu, tak boleh, mesti kena dalil. Maka sebab tu ulama atur cara pengajian, isbat yang wajib atas jalan wujud, nafikan yang mustahil atas jalan istihalah, serta dengan dalil. Tu Allah, adanya Allah mesti, tidak ada Allah tentu tidak, dalilnya alam ini. Kita azhar dulu sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن حي على حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi perkataan Syekh Abdul Somad ni sirinya nampak seperti sama dengan perkataan Sayyidina Ali. Nah, kana qabla an khalaqaz zamana wal makana wa huwal ana ala ma huwa alaihi kana. Kata Sayyidina Ali nya dalam kitab Al-Farqu bainal Firaq, kana Allah wa la makanun wa huwal ana ala ma alaihi kana. Itu kana Allah, adalah Allah. Allah ada dah. Wala makanun. Padahalnya tidak ada lagi tempat. Bapa yang boleh Sayyidina Ali kata lagu tu? Sebab dengar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi pun sebut juga hadis ni dalam kitab Asma' wa Sifat dia. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda? Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Adalah Allah Ta'ala tu padahalnya tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu pun selain daripadanya, daripada Allah. Tak ada. Allah ada semata-mata zat dia. Selain daripada Allah tak ada. Mana tak ada? Masa tak ada, tempat tak ada. Itu dah. Jadi waktu Sayyidina Ali kata kana Allah wala makanun, ada dah Allah padahalnya tidak ada lagi tempat. Wa huwal ana ala ma alaihi kana, dan ia Allah sekarang ni nisbah masa di kita lah, di Tuhan tak ada masa. Ala ma alaihi kana, di atas barang alaihi, di atasnya di atas perkara alaihi mana ni atas ada ia sedia kala, mana tak berubah. Tu alaihi ma alaihi kana wa huwal ana ala ma alaihi kana, di atas barang yang di atasnya barang ada ia Allah Ta'ala. Lagu tu maknanya Allah Ta'ala tak berubah. Nah, maka sebatunya kata Syekh Abdul Somad Palembani, adalah Allah Ta'ala itu dahulu, yakni sebelum daripada bahawa menjadikan akan zaman dan tempat, akan masa dan tempat. Tuhan ada, belum ada masa, belum ada tempat, Tuhan itu ada dah. Maka kerana itu Tuhan tak berhajat pada tempat, dan Tuhan tak berhajat kepada masa. Tuhan tidak duduk di bawah rongkok suntuk masa, dan Tuhan tu tidak duduk di satu tempat atau bertempat di mana-mana tempat atau satu tempat yang layak bagi dia. Allah tidak duduk di dalam alam dan tidak berada di luar alam. Nah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak. Nah, Pak tak ada tu ada. Pak duk mana? Tak usah tanya duk mana. Dia ada, yakin gitu lah. Yakin itu Tuhan ada. Nah, dalilnya jelas. Kita sendiri wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, pada diri kita sendiri, kenapa kita tidak berfikir? Macam mana kita boleh bergerak, boleh makan, boleh tidur jenera, boleh kelip mata, boleh berak, boleh ketuk? Siapa? Kalau tidak dia yang mengada, kalau tidak dia yang menggerak. Nah, fikir gitu ya. Sebab tu agama ni dilarangkan kita tu fikir pada zat Allah Ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Nah, fikir olehmu pada kejadian makhluk Allah Ta'ala buat ni. Itu sebagai tanda alamat bahawasanya dia tu ada dan bersifat dengan segala sifat sempurna. Gitu. Wala tafakkaru fi zatih, jangan mu fikir pada zatillah, jangan mu fikir pada zat Allah Ta'ala. Duk di mana zat dia, nah besar mana kalau besarnya, jangan. Kau fikir lagu tu jadi sesat tu. Nah, dia fikir Tuhan Maha besar, mana besar kasratul ajza, mana banyak juzu. Macam kita pergi ke masjid besar kan, oh besar masjid ni. Apa makna besar tu? Maknanya binaan batu-batu dia, juzuk-juzuk batu-batu dia tu banyak. Itu kasratul ajza. Besar rumah awak. Apa besar? Kasratul ajza. Mana batu-batu juzuk binaan rumah ni banyak. Itu maknanya. Kecilnya rumah ni apa? Qalilul ajza. Patu Tuhan Maha besar, mana besar tu? Punuh habis kalau i'tikad kita. Nah, punuh habis. Tak betul yang i'tikad lagu tu boleh jatuh kufur. Jaga-jaga.
Tu. Tu dan sebab itulah apabila orang tu i'tikad atau Tuhan tu duduk di atas arah, dia tak berani nak jawab adakah arash tu khaliq atau makhluk. Isnya macam Khalid Basalamah Wahabi Indonesia tu, dia tak berani jawab. Nah, dia nak jawab mana kalau jawab makhluk, bermakna arash tu dulunya tidak ada lalu diadakan oleh Allah. Tu nama makhluk, benda kena jadi dipanggil, benda kena cipta. Lepas tu takutnya orang tanya pula, sebelum Tuhan buat arah, Tuhan duduk di mana pula dah? Tu. Maka tak berani nak jawab. Bahaya tu. Tak tahu arash tu khaliq ke makhluk. Seolah-olahnya syak pada ketuhanan. Khaliq tu ialah Allah Ta'ala satu-satunya jua. Boleh tu kufur tu. Nah, padahal wajib kita kena putus yakin kata khaliq tu hanya Allah Ta'ala saja. Tidak ada yang lainnya. Gitu. Maka bila gitu orang tanya, arash ni khaliq ke makhluk? Makhluk lah jawab gitu. Ni jawab tak tahu. Makhluk ke khaliq? Wallahu alam. Saya pun tak boleh nak jawab lah. Tu berat tu. Tu. Lepas tu Tuhan buat arah untuk apa? Innallaha khalaqal arsya izharan li qudratihi, nak menyata, menzahirkan kekuasaannya Allah. Karena arash ni makhluk yang paling besar sekali. Walam yattakhidhu, dan tidaklah Allah Ta'ala mengambilnya arash itu makanan li zatih, sebagai tempat bagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu wahwal ana ala ma huwa alaihi kana, dan adalah Allah Ta'ala sekarang ini sebuah kita dengan masa. Karena al-an, al-qabl, madhi, istiqbal, mustaqbal, itu nisbah masa belaka tu. Hak lepas lagi akan sekarang, al-hal, sekarang. Itu semua tu al-an, sekarang. Itu semua tu nisbah masa di kita. Tapi Tuhan tidak ada rungkuk suntuk masa, ingat gitu. Dan adalah Allah Ta'ala sekarang nisbah masa di kita. Tuhannya tak ada masa di dia. Di kita ni Tuhan sekarang masa hak kita ada sekarang ni, ala ma huwa alaihi kana. Ia terjemah mana ni? Atasnya, iaitu atas ada ia sedia, tiada berubah-ubah daripada sedianya. Tu betul juga tu. Ia tafsir lalu dah. Tu kalau terjemah betul-betul, wahwa, dan padahal ia Allah al-ana sekarang ni, ala ma huwa alaihi kana, di atas barang, ialah di atasnya barang ada ia. Tu beli habis dia tu ni. Tu maknanya Tuhan tu sekarang supaya dulu ke sebuah dulu bila sebelum dia jadikan makhluk makan, masa dan sebagainya. Tuhan tu tak berubah, sedia kalau habis. Kemudian kita sambung semula pula insya-Allah. Syahdan, wajib pula atas tiap-tiap akil baligh. Wajib fardu ain, ya panggil wajib atas. Wa yajibu ala kulli mukallafin, ini wajib maknanya wajib syarak. Tuntut kita buat dengan putus. Talabul fi'li talaban jaziman, tuntut kita reti, kita mengaji sampai kita faham, kita reti dan kita i'tiqad dalam hati sebagai tuntutan yang putus. Seperti mana semai isyak kan ini wajib ni. Gitulah mengaji sifat 20 ni wajib gitu lah. Tapi terbalik habis orang kata sini. Dia tak tahu hak mana hak wajib. Kalau tak mengaji ni kan hak tu ada i'tiqad benda pelik-pelik. Jadi jangan salahkan ulama kalau kita tu i'tiqad karut-marut akhirat esok. Sebab ulama siap dah kitab apa semua tulis untuk kita mengaji lepas fardu ain. Dah. Kita sambung pula insya-Allah. Syahdan, wajib pula atas tiap-tiap akil baligh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar
وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, progres tanah pondok wakaf kita tu masih lagi berjalan sampai sekarang dan masih lagi dalam memperatakan tanah dan membuat jalan baru. Sebabnya jalan hak sebelum ni nya tak tahulah JKA lah buat jalan tu dia masuk dalam tanah pondok. Dia sepatut rizak jalan tu straight tapi dia pergi masuk seru dalam tanah pondok gitu. Sebab apa dia masuk gitu? Sebabnya sebelah ni macam dalam, macam gaung, nak kata gaung tak gaung tapi dalam sikit. Jadi oleh